saudaraku yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dan berusaha sedaya upaya mungkin untuk meningkatkan kualiti takwa, kerana hanya dengan takwa sahajalah manusia dinilai kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat yang pertama yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maksudnya, Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sempena memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj pada tahun ini, Abang akan membicarakan satu topik yang berkaitan dengan kisah yang berlaku dalam peristiwa ini, bertajuk Fitrah Insani. Qala Abu Hurairah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, utiya lailata usriya bihi bi'iliya faqada hayni min khamrin wa laban fanadhara ilayhima fa'akhadha al-laban faqala lahu Jibril alaihi salam, alhamdulillahilladzi hadaka bil-fitrati law akhadha al-khamra wa wad ummatu. Maksudnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan pada malam terjadinya Isra dan Mi'raj di dunia dan di Baitul. Baginda dihidangkan dua bekas minuman, masing-masing berisi arak dan susu. Setelah baginda meneliti kedua bekas itu, maka baginda mengambil bekas yang berisi susu. Berkata Jibril alaihissalam, segala puji bagi Allah yang membimbing kamu memilih yang fitrah. Seandainya kamu memilih arak, nescaya sesatlah umatku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah kisah yang masyhur di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah ini baginda telah diberi pilihan untuk memilih sama ada bekas yang berisi susu atau arak. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengilhamkan baginda untuk memilih susu sesuai dengan kehendak Allah yang memberikan taufik dan hidayah kepada umat ini. Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Muslim telah berkata, fitrah yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah Islam dan istiqamah. Pemilihan susu memberi satu perlambangan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih jalan kebenaran dan kesucian, manakala penyingkiran arak bermakna Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai kekotoran dan kekejian. Persoalan yang timbul, mengapakah susu dijadikan simbolik sebagai fitrah dan arak sebaliknya? Berbeza pula halnya dengan arak, di mana penghasilannya adalah dari perbuatan manusia yang menggunakan sumber yang halal pada asalnya, seperti buah anggur, kemudian diperam sehingga menjadi masam, kemudian beralkohol dan memabukkan. Ini telah mengubah sifat asalnya, bahkan menjadi punca kepada hilangnya kewarasan pemikiran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Maksudnya,
Setelah jelas kesesatan syirik itu, maka hadapkanlah dirimu, engkau dan pengikut-pengikutmu, wahai Muhammad, ke arah agama yang jauh dari kesesatan. Turutlah terus agama Allah, yaitu agama yang Allah menciptakan manusia dengan keadaan bersedia untuk menerimanya. Tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu. Itulah agama yang betul lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, tidak ada seorang pun yang dilahirkan kecuali ia terlahir dalam keadaan fitrah. Maka ibu bapanya lah yang membuatnya menjadi seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Orang beriman dan bertakwa adalah manusia yang benar-benar mengikuti fitrah, kerana mereka mengamalkan ajaran agama Islam yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Mereka menggunakan nikmat dan rezeki yang dikurniakan Allah dengan sebaik-baiknya dan dapat memberi manfaat kepada yang lain. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah 138 yang bermaksud, katakanlah wahai orang-orang yang beriman, agama Islam yang kami telah sebati dengannya ialah kehidupan Allah yang mencorakkan seluruh kehidupan kami dengan corak Islam. Dan siapakah yang lebih baik kehidupannya daripada Allah? Kami tetap percayakan Allah dan kepadanya lah kami beribadah. Namun harus diingat bahawa fitrah boleh dirobek dan dirosakkan, sebagaimana Arab digambarkan sebagai simbol pelanggaran fitrah. Maka ini menunjukkan adanya faktor perosak kepada fitrah manusia. Salah satunya adalah hawa nafsu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am yaquluna bihi jinnah bal ja'ahum bil haqqi wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Dan kalaulah kebenaran itu tunduk menurut hawa nafsu mereka, nescaya rosak binasalah langit dan bumi serta segala yang ada. Bukan sahaja kami memberikan agama yang tetap benar, bahkan kami memberi kepada mereka Al-Quran yang menjadi sebutan baik dan mendatangkan kemuliaan kepada mereka. Maka Al-Quran yang demikian keadaannya, mereka tidak juga mahu menerimanya. Dengan menurut hawa nafsu, manusia akan melakukan apa sahaja sehingga akan sanggup merubah fitrah. Marilah kita sama-sama menghayati erti dan konsep fitrah yang digambarkan kepada kita dalam mesej yang disampaikan melalui peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi SAW. Firman Allah dalam surah Ad-Din, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Kemudian jika ia panjang umur sehingga tua atau menyalahgunakan kelengkapan itu, kami kembalikan dia ke serendah-rendah peringkat orang-orang yang rendah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka beroleh pahala yang tidak putus. Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku